InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keafiatan dan kesejahteraan. Alhamdulillah pada hari Ahad ini. Okey, kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu. Sebagaimana yang kita janjikan, kelas bimbingan saudara baru anjuran Hidayah Center Cawangan Miri. Saya Bro Syah bagi yang pertama kali bersama kita. Okey, Alhamdulillah hari ini kita ada orang Kuching orang Kuching yang lama kita tak dengar berita lah, tak ada dengar berita. Alhamdulillah antara yang kita pernah santuni sewaktu masih berada di Kuching. Jadi kerana Allah, pertama-tama saya raikan semua yang hadir. Pertama Kak Zani, ni Awang Muhammad Hizani, isterinya Michelle Michelle Cina Muslim juga. Okay. Asal dari Kuching. Rasanya dua-dua kerja kat Norma. Dah lama tak dengar berita masih kerja di sana ke tidak. Wallahu a'lam. Jadi boleh buka mikrofon untuk mengesahkan. Okay. Jadi seterusnya Kak Afika. Kak Afika kita daripada Piasa Utara. Kemudian Kak Suryana yang dalam perjalanan ke lama-lama. Dan Mariam Anthony. Okay, subhanallah. Jadi Alhamdulillah hari ini walaupun kita tak ramai dan kelas kita ni memang kita buat rakaman kita buat rakaman untuk bagi mereka-mereka yang lain yang tak ada masa untuk join pagi ni tapi masih dapat belajar melalui rakaman yang kita sediakan. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan mana-mana majlis ilmu, elok kiranya kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Untuk itu saya nak minta boleh salah seorang mualaf kita, siapa-siapa yang mungkin dah biasa baca Al-Fatihah, boleh sama-sama bimbing bimbing bacaan kita. Kalau semalam kita minta Kak Fikah kita untuk baca, mungkin boleh ni lah. Okey, siapa boleh insya-Allah minta volunteer. Orang dalam kereta ada masalah tak? Kalau orang dalam kereta boleh kot. Kak Suryana boleh? Bagi mereka lah baca dia Ustaz. Okey. Boleh. Siapa yang lain? Kita bagi ruang ni peluang untuk kita semak bacaan, kita tasmi' bacaan untuk dengar Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ni surah yang permulaan dalam Al-Quran, permulaan dalam Al-Quran yang mana kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam wajib untuk hafal sebab surah inilah yang merumuskan seluruh Al-Quran. Surah ini pembuka Al-Quran yang merumuskan semua kandungan Al-Quran tadi. Jadi kita kena bacalah, setiap Muslim kena baca dalam sembahyang, dalam solat kita kena baca. Jadi memang kena perdengarkanlah, betulkan bacaan kita dan sebagainya. Jadi saya tanya dulu siapa lagi yang dah biasa bersama kita. Kalau yang baru kita faham lah, kita baru masuk Islam, kita faham belum lagi menghafal. Tapi yang dalam kalangan kita ni ada yang dah biasa solat. Jadi insyaAllah kita cuba dengarkan bacaan. Siapa-siapa nak? Kak Zani boleh? Kak Zani? Boleh, Ustaz. Okey, boleh Okay, insyaAllah. Jadi saya share screen sekarang ya. Okey. Sekejap. Mana tadi Kenapa tak keluar ni? Ya, okey, ada masalah teknikal sikit. Kak Zani sihat? Harap sihat Semua sihat-sihat. Bunyi macam lemah je pagi-pagi Okey, Michelle dah jemput Michelle masuk sekali. Alright. Sekejap supaya kita ada panduan kita ada panduan bersama. Mungkin yang baru-baru masuk Islam yang dia nak tengok macam mana bunyi ayat insya-Allah. Jadi insya-Allah kita persilakan Kak Zani kita untuk bimbing dan buka kita sama-sama baca suratul Fatihah insya-Allah. So, silakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين Amin, amin. Alhamdulillah. Jadi, okey Alhamdulillah. Cuma satu peringatan untuk saudara baru yang bersama kita, yang baru saja memeluk Islam, lagi mu'alaf lah. Mu'alaf lagi berkenal-kenal dengan Islam. Bila belajar baca transliterasi transliterasi yang dalam Rumi, macam yang kita tunjukkan dalam skrin sekarang ni, kena hati-hati sebab kalau dengar bacaan, kalau kita dengar bacaan saudari Sister Zani kita tadi, Sister Zani kita tadi, kalau dibaca tadi ada yang panjang, ada yang pendek ada tempat. Contohnya kalau kita tengok dalam transliterasi sekarang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hukum kat situ, kalau hukum kat situ, kena panjang sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya tadi Jadi kalau nampak sini ada yang kedua tu dia tak letak double Y, tapi yang pertama tak letak double Y. Jadi kena tahu benda ni Okey. InsyaAllah. Jadi kena hati-hati kalau baca transliterasi, yang sebaiknya dengar bacaan imam-imam qori imam-imam qori yang baca Al-Fatihah, kemudian kita ulangkan. Jadi insyaAllah sebelum kita teruskan juga, elok kiranya kita baca doa penerang hati Kalau selalu dekat sekolah kita baca doa penerang hati untuk kita mudah terima apa yang kita nak belajar hari ni. Jadi Alhamdulillah hari ni boleh tahan Okey, suami isteri masuk sekali Cik Izan dengan Cik Michelle, suami isteri. Alhamdulillah. Kalau ada suami-suami masing-masing nak sama-sama belajar, tak ada masalah. Kita boleh masuk sekali dan sama-sama belajar insya-Allah. Itu yang terbaik Semangat belajar tu ada. Jadi kerana Allah, kita sama-sama baca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi doa penerang hati ni ada tiga jenis doa yang dikumpulkan jadi satu doa penerang hati. Jadi kalau kita tengok maksudnya, sama-sama kita baca, ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahlah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Hilangkanlah simpulan pada lidahku, semoga supaya mereka yang mendengar memahami apa yang dipercakapkan. Jadi kalau doa penerang hati ni yang ke hujung tu tadi, kalau perasan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dia sampai amri saja. Tapi kalau doa Nabi Musa yang kita rujuk dalam Al-Quran, kita rujuk dalam Al-Quran surah Taha, surah yang telah menyebabkan Sayyidina Umar, salah seorang sahabat Nabi bila mendengar bahagian awal surah Taha 1 hingga 5, okey, Taha ma anzalna 'alal Quran, Taha ma anzalna 'alal Quran litashqa, okey, bahagian awal surah Taha tu tadi telah mendatangi hidayah kepada pujian kepada Allah tu tadi, pujian kepada Allah tentang bahawa Allah adalah pencipta apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi sepatutnya kita sebagai manusia, inilah surah yang surah yang setiap surah Allah memuji bukan memuji diri tapi mengajar kita untuk memuji Allah, tapi Allah memang selayaknya lah untuk memuji diri. Segala puji hanya bagi Tuhan, sebab kita yang kelebihan yang kita ada ni semua hanya pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dalam surah yang sama. Jadi Allah telah rakamkan doa Nabi Musa sebelum Nabi Musa datang berjumpa dengan Fir'aun. Sebelum Fir'aun, iaitu bapa angkatnya sendiri, yang mengaku diri sebagai Tuhan. Jadi kerana Nabi Musa minta bantuan. Nabi Musa walaupun dia hebat, gagah, perkasa kan, gagah perkasa, memang orang dulu memang kalau nak buat piramid tu kan, memang orang sasa-sasa saja dah dapat angkat batu yang berat kan. Jadi memang zaman Nabi Musa orang memang sado-sado lah
hebat-hebat besar-besar. Jadi walaupun hebat macam ni, tapi Nabi Musa masih takut nak berjumpa sebab Firaun dengan kerajaannya. Dia kenal bapa ni kan, bahawa sampai semua anak laki-laki kerana telah ditilik, telah diramal oleh peramal ni tadi kan, maka anak laki-laki pada zaman Nabi Musa tu tadi semua dibunuh sebab ketakutan Firaun yang menjatuhkan. Tapi tanpa disangka orang yang bakal menjatuhkan beliau tadi adalah anak angkatnya sendiri. Anak angkat sendiri. Jadi cerita yang panjang, cerita Nabi Musa. Jadi inilah Allah telah rakamkan doa Nabi Musa dalam Al-Quran, dalam Al-Quran untuk kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat akhir zaman yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga mengikut semua ajaran semua nabi-nabi kan. Jadi diajarkan kepada kita bukan doa ikut suka kita sendiri, tapi kita ikut doa yang sebaiknya, itu doa contoh daripada para nabi kita, insya-Allah. Jadi Nabi Musa di sini, kita kat sini sebenarnya kita mintakan untuk terima ilmu baru, kita perlu lapangkan dada kita, ikhlaskan hati kita, perbetulkan niat kita, dan kita minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, untuk walaupun kita rasa susah subjek ni, contohnya haji ni tadi, satu subjek yang susah. Sebenarnya Brosha sendiri pun bukan orang yang pakar, bukan orang yang pandai, walaupun pernah ada pengalaman pergi umrah, hajinya belum. Kalau tak dah ada haji kat depan, kita doakan dapat pergi haji. Jadi kerana Allah, hari ini kita nak kongsikan apa haji sebagai rukun kelima. Jadi sebelum ni mungkin terlepas pandang, mungkin dalam kita melompat-lompat sebelum peringkat awal kelas bimbingan saudara baru, kita melompat daripada modul tahap 1, kedua dan ketiga ikut bidang, sebab masa tu kita minta bantuan Ustaz Syahrul yang membimbing. Jadi saya pun sebagai penyelaras untuk kelas ni, masa tu kita pun ikut jugalah. Tapi pada hakikatnya lebih senang, lebih mudah agar kita tak ketinggalan. Kita ikut silibus, sebagai kita silibus daripada awal sampai ke hujung kelas. Jadi alhamdulillah, sebagaimana kita maklumkan semalam, sebenarnya ingatkan dah habis silibus tahap 1, tapi tertinggal bahagian haji ni tadi. Jadi hari ini kita habiskan silibus tahap 1. Jadi lepas ni kita boleh start untuk penilaian kepada kefahaman. Jadi untuk setiap kelas, kalau tengok sekarang ni kita dah sampai kelas yang ke-33, Sun. Betul ke Kak Vika? Itu. Sun. Betul ke? Okey, dalam masa Cina. Okey, betul lah. Okey. Kita multi bahasa, banyak bahasa kan. Jadi alhamdulillah, Sun, kita dah sampai ke perjumpaan yang ketiga untuk kelas siri bimbingan saudara baru. Kalau bermula daripada awal bulan 5 tu, kita ada kelas asas kefahaman Islam. Masa tu kita guna modul Jaiz. Dalam 9 perjumpaan dah habis dah. Modul Jaiz. Jadi Jabatan Agama Islam ada mengadakan kursus induksi dan kursus lanjutan saudara baru, untuk kursus lanjutan saudara baru. Jadi dalam 9 perjumpaan kita dah selesai itu, dan kita mulakan dengan modul Hidayah Center yang ada 3 tahap. Sekarang ni kita habiskan modul tahap 1. Jadi alhamdulillah. Okey, selesai doa, selesai Fatihah, kita masuk kepada tajuk. Jadi subhanallah, apakah yang dimasukkan dengan haji dan apakah yang dimasukkan dengan umrah. Okey, haji maksudnya mengunjungi, haji ni tadi suatu yang kena bezakan. Kedua-duanya pergi ke Kaabah. Iaitu rumah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, anaknya Ismail alaihissalam, 2 orang nabi besar dalam Islam yang disebut dalam Al-Quran, dalam peristiwa korban. Kita tahu korban yang kalau kaum Yahudi malah dalam Bible sendiri pun kisah Abraham pun diceritakan tentang Abraham dan Ismail jadi. Jadi haji ni tadi adalah
satu ibadah yang telah diwajibkan selain daripada melafazkan 2 kalimah syahadah, selain daripada solat, selain daripada mengeluarkan zakat, kita kena keluarkan sebahagian daripada rezeki kita untuk membantu orang asnaf yang tadi, tapi bagi siapa yang mampu. Kemudian kita kena juga berpuasa sepanjang 1 bulan. Tak lama lagi tak lama lagi kita akan berpuasa untuk sebulan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu pun bukannya tak makan langsung, malam makan, awal pagi kita makan sebelum subuh, kemudian kita siang tak makan. Ini sebulan kita tak makan, diwajibkan ke atas kita, kena tunaikan, kena usaha untuk tunaikan. Tak dapat nak puasa penuh, kena ganti kena ganti puasa kita yang kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir kita kena tunaikan haji, kena tunaikan haji. Jadi apakah beza haji dan umrah? Okey, sebelum kita masuk untuk kita untuk kita supaya kita jelaslah apa yang kita nak belajar hari ni, supaya jelas apa kita nak belajar hari ni. Pertama sekali kita kena tahu apa beza haji dan apa umrah, apa beza antara dua ni dan dari segi hukumnya bagaimana. Kita ada segi hukum, bukan hukum maksudnya merotan atau ni hukum dalam Islam. Bagi siapa yang belum lagi belajar, ada hukum dalam Islam bukannya halal dan haram saja kan, halal dan haram saja. Kita ada hukum wajib, hukum wajib maksudnya mesti buat, wajib mesti buat. Bila kita sebut rukun, bila kita sebut rukun Islam, rukun iman, rukun solat, rukun haji, lepas ni kita cerita pasal rukun haji kan. Rukun haji dia mesti dibuat, tak boleh tinggal. Contohnya dalam sembahyang, kalau kita start sembahyang terus letak tangan kat dekat perut tadi kan, letak kat perut, kat pusat, bukan kat perut, kat pusat kita letak tangan kita, tapak tangan kita dekat pusat tadi, tangan kanan kita pegang pergelangan tangan kita. Bukan kalau kita tanpa kita lafaz takbir, tak ada sebut Allahu Akbar. Angkat tangan ni sunat angkat tangan ni sunat, tapi lafaz tu yang rukun qauli, rukun yang jadi. Kita kena lafaz Allahu Akbar. Jadi kalau kita tak tahu apa yang wajib dalam sembahyang, kita terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terus baca Al-Fatihah kan, terus baca Al-Fatihah, maka dari segi tertib dia tak ada. Tu rukun tertib. Rukun tertib tu maksudnya tadi kena ikut turutan. Jadi hari ni kita kena belajar apa yang sebetulnya, cara yang betul untuk sembahyang, supaya sembahyang kita tadi diterima, sembahyang kita sah di sisi Tuhan. Jadi kalau ikut prosedur pun, kalau kita nak kahwin kat datang pejabat agama kan, kita tak bawa gambar pasport, kita tak bawa sijil kahwin mak bapak kita tak bawa sijil lahir kita dan sebagainya kan, tak cukup dokumen dan sebagainya, pasti tak akan dapat diluluskan untuk pendaftaran untuk nikah tu. Kemudian dah nak kahwin pun tadi ada rukunnya juga kan, ada akad nikah dan sebagainya, mesti ada lafaznya, ada pengantin laki, ada pengantin perempuan. Bayangkan ada pengantin laki saja, perempuan tak ada kan, tiba-tiba dia kata saya nak kahwin dengan siapa kan. Jadi kena ada pasangan kan. Ini benda-benda yang wajib ada rukun. Jadi dari segi hukum ada 5 hukum yang ada dalam Islam. Pertama sekali wajib, kedua sunat. Sunat tadi, kalau sunat ni bukan sunat yang sunat laki perempuan tu bukan sunat yang tu Sunat ni maksudnya tak wajib, tapi kalau kita buat dapat pahala. Ni maksudnya sunat, hukum sunat. Kemudian kita ada hukum mubah. Mubah ni tak buat tak apa, buat pun tak apa. Tak ada istilah pahala, tak ada istilah dosa. Contohnya macam makan, kita tidur kan, tidur. Kalau tapi makan berlebihan, tidur berlebihan, itu jadi haram atau makruh atau dibenci Allah. Okey, kita masuk ke hukum keempat, makruh. Makruh ni dibenci Tuhan, tapi walaupun kita buat taklah sampai jatuh dosa. Tak sampai jatuh dosa. Cuma Tuhan bencilah, Tuhan benci kepada perkara-perkara yang lara atau membazir atau memudarat, kalau memudaratkan memang haram kalau memudaratkan memang haram. Kemudian yang terakhir haram memang tak boleh buat, Jadi ni 5 hukum yang ada dalam Islam. Jadi haji ni macam mana, umrah ni tadi macam mana. Jadi bila umrah dan haji, nanti kita akan tengok hukumnya. Lepas tu dari segi dalil, kita dalam Islam kita bukan buat sebab brosyah suruh, bukan sebab ada mak bapak kita suruh, bukan sebab orang lain suruh. Kita buat mesti
ada dasar sandaran daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan daripada Allah sendiri, daripada Tuhan sendiri dalam Al-Quran, yang sebaik-baiknya dalam Al-Quran sendiri, yang Allah sendiri perintahkan kita untuk tunaikan haji. Nanti kita tengok ayat kat mana, dalam banyak ayat sebenarnya, dalam banyak ayat, tapi ada salah satu, kita akan kongsikan satu ayat untuk meyakinkan kita bahawa haji ni wajib ke atas kita, wajib ke atas kita. Kita kena usaha untuk mampu. Islam tak ajar kita untuk miskin selama-lamanya, tapi Islam ajar kita untuk menjadikan diri kita mampu sampai kita dapat turun untuk haji sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup kita. Kemudian kita akan, yang terakhir dalam objektif pelajaran kita hari ini, kita nak tahu apa rukun, apa yang wajib dalam haji yang kita akan buat, apa benda yang kita akan buat. Jadi siapa yang datang masuk awal kelas tadi, kita dah cerita dah 6 rukun. Ada video yang kita kongsikan, nanti kita akan tunjuk lagi sekali, insya-Allah. Tapi tadi dia kata tak ada bunyi tak ada bunyi tak keluar, tapi video tu boleh Google saja, tak cari kat dalam YouTube nanti, insya-Allah. Alright, so apa haji dan apa umrah? Jadi kalau haji, kita kena niat haji ni sekali dalam semua hidup. Kita niat haji kerana Allah Ta'ala. Kita niat haji tau. Kalau niat umrah ni sekadar ziarah. Kita melawat bila-bila masa saja. Jadi kalau kita tengok waktu pelaksanaan, kalau haji dia ada bulannya. Dia bermula lepas kita habis bulan puasa, kita akan hari raya kan, selalu hari raya. Dalam bulan hari raya tu lah, bulan Syawal bulan hari raya, bulan Syawal, orang yang terpilih untuk menunaikan haji, dia akan berurusan untuk bergerak untuk ke apa ni? Bergerak ke Mekah tadi, bergerak ke Mekah. Kalau kita kat Malaysia ni, kita akan pergi daripada Miri ni akan singgah di Kuching akan singgah di KL baru mungkin terus langsung ke Jeddah atau mana airport yang ni tadilah. Tapi kalau Bro Syah sendiri yang pernah pergi umrah, kita akan pergi KL terus sampai ke Jeddah, salah sebuah bandar lah dalam Arab Saudi salah sebuah bandar daripada Arab Saudi. Sebab Jeddah tu adalah tempat mikat, tempat kita nak pasang niat haji kita nak pasang niat untuk haji atau umrah, kita akan kena keluar daripada Mekah untuk pasang niat dan kita ulang balik. Kalau kita nak ulang balik lah umrah, kalau umrah kan nak buat berapa kali umrah, dia satu set macam kita semayang kan, dia ada satu set apa yang nak kena buat. Kalau semayang subuh 2 kali, macam pagi tadi kita semayang subuh, kita akan 2 rakaat semayang. Kalau Zuhur lepas ni, kita akan 4 rakaat kita solat. Jadi untuk haji dan umrah pun dia ada satu set. Sekali kita buat tu kira dah sekali umrah. Jadi insya-Allah inilah yang kita akan lakukan nantilah dalam kita akan belajar. Tapi kalau ikutkan siapa yang dah terpilih untuk dah ada hasrat untuk menunaikan umrah atau haji, mesti pergi belajar. Jangan tak belajar daripada orang pakar, belajar daripada tabung haji sendiri. Tanya ustaz yang berpengalaman, yang pakar dalam umrah dan haji ni, supaya kita laksanakan sebetulnya cara. Rugilah kan, kita dah ada faktor kewangannya, tapi kita pergi sana main belasah saja, main cara belasah, betul tak betul lah kita punya lafaz talbiyah kita betul tak betul, kita tak tahu lagi. Jadi kena belajar daripada awal, bukannya dekat sana nanti baru nak hafal kan apa bacaan dalam ni kan. Kita kena belajar awal lah apa bacaan lafaz-lafaz yang perlu dibuat. Jadi kalau haji dan umrah, bezanya tadi, satu wajib, satu sunat. Haji ni wajib, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita. Wajib, kena usahakan haji. Wajib, usahalah kena buat, buka tabung haji. Buka tabung haji untuk ada azam kita. Kita start mengumpul. Jadi kita sebagai orang Islam, miskin atau kaya, dalam pengurusan kewangan, kita mesti ada istilah menabung. Bukannya semua duit kita belanjakan. Jadi kita menabung lah. Kena belajar untuk menabung. Kalau kita ada menabung dalam ASB, menabung dalam bank ke, fixed deposit dan sebagainya kan, atau main, bukan kata main lah, kita istilah main lah, main saham atau orang selalu dengar unit trust, main unit trust, pelaburan unit trust dan sebagainya. Sebab kalau kita simpan duit
duit lah, kita simpan duit belakang handphone, belakang macam ni lah brosur kan, simpan duit emergency kan belakang handphone. Kalau RM15 hari ni dengan RM15 akan datang, atau RM10 hari ni dengan RM10 10 tahun akan datang, tak sama nilai ya. Barang yang kita beli akan kurang. Malah hari ni 1 sen dah tak ada nilai dah kat Malaysia. Kat Malaysia 1 sen tak dipakai lagi, dah dikeluarkan daripada sistem kewangan kita. Jadi 1 sen dah tak bernilai. Padahal kalau brosur ada kumpul-kumpul lah 1 sen yang lama-lama tak tahu nak buat apa kan. Jadi ni 1 sen yang lama kan dah tak. Jadi kita kena belajar untuk menabung. Ni balik. Dan salah satu tabung yang kita boleh buat adalah tabung haji. Jadi kalau kat Miri ni kat area Pelita Communication Center, dekat area survey tu kan, kat area Grand Imperial Palace tu, Al-Asna Restaurant kalau biasa kan, sebaris dengan Al-Asna Restaurant tu ada tabung haji Miri ya. Tabung haji Miri, boleh pergi ke sana untuk buka tabung haji. Kalau tak nak pergi pun, sekarang ni semua online, boleh pergi apps, nanti kita akan tunjukkan tijari.com.my untuk buka tabung haji kita. Minimal 1,300 untuk booking kita pergi haji. Ambil nombor giliran. Pastikan booking awal, sebab macam Rosyah sendiri pun walaupun dah beberapa tahun baru start kerja hari tu, baru daftar umur 93 tahun baru dapat pergi umur 93 tahun, sampai ke tak sampai wallahualam. Tapi sekurang-kurangnya kita ada giliran, bila dana kita cukup, kita boleh merayu setiap tahun untuk kalau kita dah bersedia untuk kita pergi menunaikan haji tadi yang wajib ke atas kita. Jadi subhanallah, kalau kita tengok waktu pelaksanaan kat skrin, untuk haji dia ada waktu khusus, pergi pada bulan Syawal, balik pada bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita kat Malaysia kat sini orang tengah sibuk sembelih korban, dalam waktu yang sama orang tengah buat ibadah haji. Jadi insyaAllah kita akan tengok lagi Jadi kalau dari segi rukun haji, apa beza haji dan umrah? Satu je beza dia, tak ada wukuf. Wukuf di Arafah tu tadi pada 9 Zulhijjah, sehari sebelum kita menyambut hari raya haji, sehari sebelum, sehari mula pada waktu zuhur, bermula waktu zuhur tu gelincir matahari. Bila gelincir matahari, kita akan berada di Arafah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Subhanallah. Nabi Adam dan Siti Hawa, kita akan bermalam di sana, daripada tengah hari sampai bermalam di sana dengan pakaian ihram kita, Ihram ni tadi, nanti kita tunjukkan apa maksud ihram. Ihram ni macam pakai kain putih tu, tak ada pakaian berjahit tak ada pakaian berjahit, main lilit aja. Jadi main lilit saja, tak ada istilah guna ni lah pakaian ni tadi. Sebenarnya tu cara kita untuk tengok manusia boleh sama rata bila kita guna pakaian ihram kan. Tak ada orang pakai baju Adidas ke Nike ke berjenama dan sebagainya, tak ada orang guna baju yang berjenama. Masa tu semua guna kain ihram. Tak kira lah dia agung ke, dia orang kenamaan ke, orang yang terkenal ke, artis, selebriti dan sebagainya. Di sisi Allah, bila kita sembahyang, bila kita tunaikan haji, sama saja kita. Semua kita sama. Jadi sebagai saudara baru, hari ini kita kenal apa beza haji, apa beza umrah. Kalau umrah, anytime boleh buat. Jadi dalam kita pergi ke awal tadi kan, dalam bulan Syawal, kita boleh tunaikan umrah dulu. Buat satu set berlatih kan, buat tawaf, buat sa'i, buat tahlul buat tawaf, tahlul. Wukuf tak dapatlah kita berlatih Wukuf tak dapat berlatih sebab wukuf tu hanya dibuka bila buat haji tadi Jadi untuk umrah selalunya 3 benda ni yang kita buat, tawaf, sa'i, tahlul. Tapi dalam niat tadi kita dah mula pakai ihram, kain putih tadi. Nak belajar pakai macam mana, Brosya pun dah tak ingat dah. Dah lama dah pergi kan. Tak ingat lagi macam mana cara pakai ihram tu tadi. Tapi insyaAllah mudah untuk dipakai. Tapi memang janggal lah bila first time kita pakai kain melilit, rasa longgar, tak ada apa-apa kat bawah semua kan. Jadi memang rasa pelik tapi pengalaman tu satu yang
susahlah nak dikata-katakan. Sebab tu kadang-kadang ada saudara baru so kita tengok hebat macam di Korea, macam di Jepun, macam di daripada US kan. Baru masuk Islam tu, dia nak betul-betul tahu apa benda apa Kaabah ni tadi kan. Dia orang jenis berduit kan, terus pergi umrah. Malah kadang-kadang terus tunaikan haji. Tunaikan haji terus. Tunaikan haji terus. Jadi di situlah dia tengok ada perubahan. Sebab itulah kalau macam kita tengok kat Malaysia, orang yang pegang haji ni, orang yang pegang hajah, title haji dan hajah ni, sepatutnya kita tengok perwatakan mereka baik-baik saja. Dia sentiasa ingat Allah, jaga sembahyang dan sebagainya. Sepatutnya. InsyaAllah. Jadi kita tak katakan semua haji dan hajah yang pegang haji dan hajah tu baguslah dari segi percakapan, dari segi perbuatan kan. Kita tak cakap semua, tapi kebanyakan haji dan hajah ni dari segi perwatakan ni eloklah kiranya. Jadi ada kesedaran kepada agama, ada taufik, orang kata taufik, nak dekat, nak belajar agama ni tadi Jadi insyaAllah ni beza antara haji dan umrah. Ada soalan setakat ni? Kita buka ruang untuk soalan dahulu. Okay, alhamdulillah. Nur Alisha bersama, Kak Syabina pun bersama hari ni. Kak Faridah, alhamdulillah tak kerja Kak Faridah hari Ahad macam ni. InsyaAllah. Okey. Jadi haji dan umrah. Ada yang dah pergi umrah ke? Kak Faridah pernah pergi umrah? Belum lagi? Belum. Siapa kat sini ada yang pernah pergi umrah? Belum lagi Belum. Doakan kami Ustaz. Belum Okey. Jadi untuk haji just gambarannya untuk makluman semua. Ni ikut pengetahuan brosur. Pengetahuan brosur untuk booking haji tadi, untuk booking haji untuk buka tabung haji, untuk booking untuk pergi haji, buka tak ada masalah, tak ada minimum. Tapi untuk booking haji sekurang-kurangnya kita nak letak nama kita dalam giliran untuk pergi haji. Mungkin macam negara macam Korea, macam negara macam Jepun yang tak banyak orang Islam, dia orang nak pergi haji, Arab Saudi terus buka, terus pergi saja, terus dapat pergi. Tapi macam kita kat Malaysia ni, banyak orang nak pergi haji, banyak orang nak pergi umrah. Dia orang kena ikut kuota, ada kuota yang dibenarkan. Jadi untuk haji 1,300. Ni duit yang diperlukan untuk booking. Tapi untuk dalam tabung tu sendiri, untuk kita merayu, untuk merayu setiap tahun, sebab pastinya ada Allah yang Allah panggil awal yang Allah panggil awal sebelum dia dapat pergi haji. Giliran dia dah sampai tapi dia tak dapat nak pergi. Jadi ada kekosongan dekat situ, ada vacancy untuk pergi. Jadi bila mana kita ada merayu, insyaAllah dapat diisi untuk kita dapat pergi awal Jadi benda macam ni kadang-kadang ada juga yang faktor kesihatan, tak dapat nak pergi sebab faktor kesihatan. Sebab tu kita kena usahakan pergi haji atau umrah ni tadi waktu kita masih bertenaga ni, bukan waktu kita dah berumur nanti baru pergi waktu kita masih bertenaga ni kita pergi. Tu yang sebaiknya kita haji awal, kita akan jaga bila dah pegang title haji dan hajah ni tadi kan, kita akan jaga perwatakan dan perangai kita perlisan kita semua kita akan jaga insyaAllah. Jadi satu benda yang baiklah untuk dilakukan awal Jadi kena belajar. Jadi untuk haji ni tadi cukup 12,000 dalam tabung haji boleh merayu 12,000. Tapi kalau nak pergi sendiri, brosur pernah tanya juga, tanpa melalui tabung haji, tak payah tunggu giliran dan sebagainya, minimal 25,000. Paling besar kadang-kadang bunyi sampai 100,000 pun ada. Kalau ada duit sebanyak tu 25,000 ke 100,000, boleh pergi tanpa ikut giliran. Sebab yang 12,000 tadi, kita sebab cerita 12,000, separuh disubsidi oleh tabung haji sendiri. Sebab tu dia kan labur balik duit kita untuk tadi kan. Jadi dia akan subsidize, separuh. Tapi andai kata tadi kita dah cukup 12,000, ada kekosongan rezeki kita dia boleh hantar awal juga. Jadi sebenarnya yang uruskan tabung haji ni banyak travel agency yang urusan. Saya pada tabung haji travel agency, kalau tak makluman brosur, ada lebih 30, tak lebih 40, lebih 30 syarikat yang dibenarkan untuk uruskan haji dan umrah ni tadi kat Malaysia. Kat Malaysia ni dikawal sebab jumlah ni tadilah. Sebab tu kita tengok bila ada
pengawalan dari segi kuota lah, macam lesen untuk urus haji dan umrah ni. Jadi maka kita tengok tabung haji sendiri dapat buka hotel dekat Arab Saudi sendiri, buka hotel lah untuk ni tadi. Dan malah dekat kita tengok dekat Sarawak ni sendiri pun, tapi sedihnya kalau kita tengok yang kompleks tabung haji yang depan airport, International Airport Kuching tu, akhirnya tak menjadi tak menjadi. Jadi ini masalah manusia lah. Masalah manusia yang kita lihat kadang-kadang bila mana niat tu tadi sebagai tempat singgah sebelum kita pergi haji dan umrah, hotel tu tadi sepatutnya tadi macam kita dari Miri kita akan singgah, sepatutnya macam cari tempat sendiri. Lepas tu nanti bila sampai flight kita akan pergi ke KL. KL selalunya ada tempat untuk kita singgah. Memang sebelum pergi tu kita kat situ, berkumpul kat situ, diberi taklimat dan sebagainya sebelum kita tadi pergi ke airport bersama-sama jemaah lain lah. Pergi sama-sama pergi. Satu rombongan pergi ke Mekah tadi ya. Jadi ini haji dan umrah. Jadi kalau yang dari segi ongkos, itulah gambaran kalau dapat pergi. Kalau dapat pergi, lakukanlah, sebab janji Allah, kalau siapa yang umrah ni tadi kan, macam solat, Allah akan ampunkan dosa orang. Andai kata orang tunaikan solat 5 waktu, Allah akan ampunkan. Setiap kali kita tunaikan solat waktu, contohnya tadi kita solat subuh tadi, dan kita ada sembahyang isyak semalam, Allah akan ampunkan dosa sepanjang malam tu yang kita mungkin ada melakukan dosa ke apa kan, Allah akan ampunkan. Sama juga kalau subuh ni ke Zuhur ni kita ada tunaikan Zuhur, Allah akan ampun juga segala dosa. Sama juga untuk umrah. Kalau kita tunaikan umrah, akan sampai umrah, Allah akan ampunkan semua dosa, kecuali dosa-dosa besar lah. Kita kena taubat nasuha, kena taubat, jangan ulangkan balik tu tadi. InsyaAllah Allah akan buka pintu taubat lah, pintu taubat yang kita cerita pasal taubat semalam kita cerita pasal taubat lah. Jadi Allah buka pintu seluas-luasnya untuk taubat tadi, insyaAllah. Jadi alright, so bila kita niat, ni just gambaran gambaran macam mana kita dekat sana nanti, macam lafaz-lafaz yang kita perlu lafazkan bila kita keliling Kaabah tu tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Jadi ada terjemahan di sini, ada terjemahan. Jadi sebaiknya kita bukan saja hafal yang bahasa Arab, kita hafal juga dengan terjemahan sekali. Apa yang maksud? Dah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, panggilan kepada haji Dah aku datang memenuhi panggilanmu, dah aku datang memenuhi panggilanmu. Daku maksudnya aku tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji nikmat serta kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. La syarikalah. La syarikalah. Kita tak akan kata ada orang, ada entiti atau kuasa yang setanding dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang paling berkuasa. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Jadi InsyaAllah, ni panggilan talbiyah yang mana kita lafazkan dalam haji tadi dalam haji kita akan banyak sebutkan benda ni kita pasang niat haji, kita akan baca talbiyah kita. Nawaitu haji saja aku menunaikan haji kerana Allah Ta'ala kan. Saja aku menunaikan umrah kerana Allah Ta'ala. Nanti akan diajar apa niat-niat khusus niat-niat khusus untuk macam mana nak pasang ihram. Kita niat ihram, pakai ihram kerana Allah Ta'ala kan. Semua tu ada diajar nanti dalam kursus haji dan umrah. Kursus haji dan umrah. Jadi kita sekarang ni just sekadar mengenali apa haji dan umrah. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran yang kita sepatutnya baca setiap hari, Al-Quran kita baca setiap hari, kita merujuk kepada surah Ali Imran. Surah yang keberapa? Suratul Fatihah, Suratul Baqarah, Surah Ali Imran. Surah yang ketiga daripada depan, surah yang ketiga daripada depan, dalam ayat yang ke-97, surah yang ke-97, Allah sebut walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Jadi kerana Allah
dengan yang lebih kurang bermaksud diterjemahkan, dan Allah Subhanahu wa taala walillah, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjung Baitullah. Nampak perkataan Baitullah? Hijjul baitu. Hijjul baitu. Hijjul baitu. Sekejap mana mouse? Okey, hijjul baitu. Sekejap. Tunjuk. Hilang datang mouse. Mouse. Okey. Pasang laser point. Okay. Hijjul bait. Jadi, kalau bahasa Arab ni, sebab tu kita kena belajar mengaji. InsyaAllah kita belajar mengaji Iqra' setiap Rabu dan Khamis. Rabu dan Khamis malam selepas Isyak. Jadi percuma sama macam kelas-kelas kita buat hujung minggu macam ni. Kita cuba mendalami, kalau boleh kita dapat faham. Dan dan lillah, dan Allah. Dan Allah bila disambung jadi walillah. Walillah alan nas, mewajibkan alan nas. Nampak nas? Suratul nas. An-nas surah manusia. Mewajibkan manusia. Hijjul baiti, mengerjakan ibadat haji. Hijjul mengenai haji dengan mengunjungi hijjul baiti manistata ilaihi sabila. Syah pun belum belajar bahasa Arab ni lagi. Jadi kalau ada terjemahan perkata, kita dalam Quran Melayu contohnya, dalam Quran Melayu contohnya, kita dapat tengok apakah maksud manistata ilahi ke atas, ilahi ke atas sabila. Sabila mampu kepadanya. Sabila maksudnya orang yang mampulah, yang mampu tadi. Okey, wa man kafara fa'in, dan sesiapa yang kufur. Wa man kafara, nampak perkataan kufur. Kufur maksudnya orang yang ingkar. Orang yang ingkar. Orang yang tak nak sembah Allah SWT. Orang yang tak nak ikut apa yang Allah telah perintahkan. Jadi sebab tu kita kata orang yang belum lagi Islam, orang yang kafir. Orang yang kafir. Orang yang belum lagi Islam, kita sebut orang yang kafir sebab mereka belum lagi mengikut apa yang Tuhan telah perintahkan. Sembahyang tadi, puasa tadi, haji tadi dan sebagainya. Dan kita sebagai orang Islam, yang telah melafazkan syahadah, yang kita sembahyang 5 waktu, kita kena tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk seikhlasnya insya-Allah. Jadi, dan siapa kufur dan ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, berhajat dan sekalian makhluk. Kita kena faham, ya Allah ingatkan kita. Sebenarnya kita yang perlukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak perlukan, Allah tak perlukan kita. Sebab Allah dah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, Maha Hebat. Jadi kita dekat sinilah kita dapat berjumpa, dapat berkenalan. Subhanallah, bila mana kita pergi ke Baitullah, rumah Allah, ke rumah Allah di Masjidil Haram, di Mekah tadi, kita berjumpa dengan banyak orang, jenis orang, banyak negara, daripada Indonesia, daripada Korea, daripada Jepun, daripada Timur Tengah, daripada negeri-negeri lain, daripada Arab, negara Arab lain, Jordan dan sebagainya. Kita jumpa daripada Amerika, daripada China, daripada Rusia. Semua negara ada orang Islam, kan? 1 daripada 4 manusia adalah orang Islam, kan? Jadi bila 1/4 manusia, jadi bila setahun tu, inilah convention yang sangat besar yang Allah telah wajibkan. Allah suruh kita kembali kepada mengingati apa yang yang terjadi kepada Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail, dan bagaimana rumah ini, tempat ini menjadi kiblat kita yang Allah telah perintahkan. Pada asalnya kita berkiblatkan Masjidil Aqsa di Palestin, Masjid Al-Aqsa Palestin, Allah perintahkan tukar ke Mekah ni tadi. Jadi just untuk menunjukkan bahawa bukanlah Masjidil Aqsa tu atau Masjidil Haram ni tadi atau Kaabah ni tadi yang kita sembah, tapi yang kita sembah adalah Allah SWT. Kita hanya menghadap kerana Allah perintahkan kita. Allah menghadapkan perintah kita dalam Al-Quran, hadapkan diri kita. Bila kita semayang, kita hadapkan diri kepada Kaabah. Sebab itulah kita bila kita tengok kat Kaabah, orang semayang, orang keliling Kaabah. Sebab semua menghadap pada Kaabah. Itu jadi kiblat kita. Jadi dari segi saintifik, dari segi kesihatan, pernah ada orang mengkaji, manusia ni kita nak meyakini sesuatu, kenapa Allah ciptakan. Jadi dia ada kaitan dengan polar kutub, polarity bumi, ada kutub utara
kutub selatan, ada positif, negatif dan sebagainya. Bila mana kita menghadap ke arah kiblat, kalau orang Cina kita selalu sebutkan Feng Shui. Sebut Cik Michelle, Kak Fika yang kami tahulah yang Cina dalam tu. Bila sebut Feng Shui tadi, ni ada kelebihan dari segi kesihatan. Kelebihan dari segi kesihatan, rezeki pun mudah untuk masuk. Rezeki untuk masuk, kepercayaan. Jadi bila orang rasa senang, orang rasa tenang, tempat yang tenang untuk bila kita berada di situ, kita akan rasa tenang. Kita akan lupa, subhanallah, waktu Bro Syah dah baru je start kerja, dalam 3 tahun baru kerja, dengan izin Allah, rezeki mak bapak juga, mbak sama-sama lah, mbak sama-sama pergi umrah, sikit keluarga pergi, satu keluarga pergi untuk 10 hari ke 2 minggu? 2 minggu. Hampir 2 minggu lah. 2 minggu untuk umrah. Umrah perlu sebulan. Kalau haji kita tak sebulan. Kita ada 1.5 bulan. Ada yang sebulan, ada yang 1.5 bulan. Pergi ke haji tu tadi. Jadi kalau untuk umrah hanya pendek lah 2 minggu aja. 2 minggu. Seminggu atau 2 minggu. Atau kadang-kadang 5 hari je. Ada je yang 5 hari je. Jadi umrah tu tadi umrah dan haji. Umrah dan haji. Jadi bila kita nanggar tu tadi, memang kita bila berada di sini, berada di depan depan Kaabah, bila kita saya dah fikir benda lain. Kita macam even malah kita mungkin banyak kerja yang mungkin menunggu. Kita dapat bayangkan waktu buat event management, buat construction je, kerja swasta sebelum kerja dengan Majlis Islam. Jadi tinggal, memang tak terfikirlah. Memang tak terfikir bila mana kita berada kat sana. Kita tengok suasana, semua orang dalam keadaan nak cuba meminta, ada macam-macam hajat lah. Orang meminta banyak benda dekat depan Kaabah kan. Kita mintalah dengan Allah. Selagi mana benda tu baik. Jangan minta benda yang tak baik pula. Minta orang ni mati dan sebagainya kan. Itu tak boleh. Itu sangat-sangat ditegah dalam Islam. Okay. Jadi, sorry just nak tunjuk, rasanya tadi ada share gambar. Kita share gambar macam mana lebih kurang lah. Alah, bukan ni. Ni dah video balik. Okay, komputer saya tiba-tiba slow. Okay, cobaan. Mana saya letak gambar tu? Oh, mungkin saya dah terkeluar. Okay. Sebelum tu kami type secara manual. Kemudian kami jumpa infografik. Macam tu lah. Okay. Kalau kita nak, alamak. Terlebih back. Okay. Tengok kat. Okay, sekali lagi. Okay. Tengok kat skrin tu. Bila mana tak dapat gambaran. Kaabah. Tengok betapa ramainya manusia. Subhanallah. Betapa ramainya manusia. Kalau zaman COVID tak mungkin si dapat gila rapat-rapat macam tu. Tapi pada tadi orang memenuhi Kaabah. Bila mana Kaabah dah kosong, tanda-tanda nak kiamat. Orang dah ingat dengan Tuhan lagi. Bila orang dah ingat dengan Tuhan lagi, ialah tanda-tanda hari nak hancur. Hancuran semua. Semua benda akan hancur. Tapi insyaAllah kita kena menjadi hamba Allah yang sentiasa mengingati Allah. Bila Allah perintahkan haji tu ke atas kita, kena cuba untuk tunaikan. Jangan langsung pada diri kami nang mampu. Selagi kita belum menabung, selagi kita belum berusaha, kalau dah sampai hujung hayat kita juga, kita dah cuba dapat nak lari, nak tinggalkan untuk sebulan tadi kan. Satu pengorbanan nak haji tu nak untuk sebulan tinggalkan anak-anak atau keluarga kita untuk menunaikan haji, maka terlepaslah. Kalau memang tak dapat nak nian, tak dapat nak tinggalkan, terlepaslah ayat tadi. Kira si mampu untuk melaksanakan. Jadi kerana Allah, kalau kita berada di Kaabah tu tadi, kita akan dapat rasa feng shui-nya tadi memang sangat tenang. Walaupun panas di macam ni madang, panas kita tu panas kita rasa kat situ, kita rasa panas. Panas sini lain lagi. Panas sini sangat panas. Muka kia kita kita berselepar nak pijak tanah kat luar nun, mun tak ada beralas lah. Memang melecur lah. Boleh rasa panasnya, melecur panasnya tadi lah. Rasa panas. Tapi yang hairannya, depan keliling
keliling Kaabah tadi, mungkin sebab mamanya kan, wallahu a'lam, sebab lantai mamanya tadi yang keliling tadi, kita dapat pijak, rasa sejuk je, walaupun panas tadi, memang cahaya yang terdedah kan, cahaya terdedah memang lagi tahan lah, memang lagi okey lah, panasnya saya dah panas yang kita rasa panas, terlalu panas ya tadi. Jadi subhanallah, memang satu pengalaman yang mendapat pergilah, nak pergi keluar negara. Memang kalau si pernah pergi keluar negara, jangan pergi ke tempat lain dulu. Pergi ke Mekah dulu. Mendapat pergi ke Mekah, kemudian ziarah Nabi kita. Ziarah makam Nabi kita, makam atau kubur Nabi kita di Madinah. Madinah atau Masjid Nabawi pun hebat juga, tempat yang baik dan tenang. Kalau dikatakan sembahyang waktu di Masjidil Haram 100 kali ganda daripada kita sembahyang dekat kita kediri tu, pahala kita sembahyang kat depan Kaabah tu tadi, Allah gandakan 100 kali ganda. 100,000, sorry. 100,000. Kalau di Madinah, 10,000. Okey. Jadi, itulah gambaran kita berada di haji dan umrah. Jadi, apakah rukun? Kita balik kepada ni. Bagus juga kita balik. Apakah rukun? Kita dah tahu haji tak wajib ke atas kita. Wajib ada daripada Suratul Imran. Suratul Imran ayat 97. Apakah yang wajib ke atas kita? Apakah yang wajib ke atas kita? Jadi rukun haji, kalau rukun sembahyang ada 13. Rukun sembahyang ada 13 yang wajib untuk kita ketahui. Rukun haji ada 6 saja. Okey, sekejap. 6. Okey. Pertama sekali, niat. Niat dalam hatilah. Lafaz tu kena belajar. Lafaz tu kena belajar. Niat dalam hati memang kita haji kerana Allah Ta'ala. Kita umrah kerana Allah Ta'ala. Itu niat dalam hati. Tapi yang lafaz tadi membantu kita agar kita tak salah lah. Ni haji ke, ni umrah ke, niat apa. Jadi membantu kita untuk jelas jelas kita punya niat tadi, niat dalam hati tadi kan. Kita belajar lafaz, nanti ada belajar. Kemudian kita ada wukuf. Wukuf ni maksudnya tadi kita berdiam diri, kita duduk ke Arafah, 9 Zulhijjah. Wallahu a'lam, apa yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan kat Arafah ni tadi, kita kena belajar. Kalau kita langgar, ada peraturan dia, kata berdiam diri tadi kan. Berdiam diri tadi. Kalau kita langgar peraturan, dikenakan dam dan kifarah. Dam dan kifarah tadi, maksudnya kita kena bayar denda. Sama ada berpuasa atau beri makanan dan sebagainya lah, atau ditukar dalam bentuk wang ringgit tadi ya. Alright, so wukuf ni tadi yang mana kita ceritakan tadi berlaku sehari sebelum hari raya Aidiladha 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu tadi, tengah hari tu sampai ke esok harinya kita akan start buat ibadah haji. Jadi tawaf yang pertama kita, tawaf ifadah tadi, kita akan keliling Kaabah 7 kali. Arah jam ke lawan jam, kita buat lawan jam. Jadi pusingan tawaf ni tadi sama macam pusingan kita pusing alam semesta. Kita tengok matahari, kalau dia matahari bergerak dalam galaksi kita, dia ada berkisar juga, dia ada kita ingatkan bumi saja pusing matahari, tapi sebenarnya bintang-bintang pun ada dia punya orbit, ada dia punya paksi juga. Sebagaimana bulan juga, bulan pun mengelilingi bumi dengan arah lawan jam. Jadi subhanallah, tawaf ni tadi Allah telah takdirkan kita tadi buat ikutlah sebagaimana hukum alam Allah ciptakan semua ni tadi semua ciptaan. Malah kalau nak tengok kan, malah kalau kita kembali kepada atom atau zarah, siapa yang belajar sains, atom atau zarah, kitaran juga dalam arah lawan jam. Bila dia berpusat putih, semua arah jam. Jadi sebenarnya sebab itulah kita kenapa 7 kali kita hanya mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contohi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim pun, Nabi Muhammad pun mengikut apa yang Nabi Ibrahim telah lakukan sebelum ni lah. Dia ada golongan golongan Hunafa yang mengikut turun-temurun ikut apa yang diajar oleh Nabi
Ibrahim, iaitu menyembah Tuhan yang satu. Menyembah Tuhan yang satu. Jadi kalau kita kata Nabi Muhammad bukannya orang yang syirik, yang sembah berhala sebelum Nabi Muhammad jadi orang Islam, tapi Nabi Muhammad masih mengikut apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam pun jadi kalau kita tengokkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila berlaku setahun sebelum peristiwa peristiwa hijrah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila mana dah diboikot 13 tahun. Diboikot, diseksa, didera di Mekah sendiri oleh keluarga sendiri. Bukan orang lain. Orang Islam, siapa-siapa anak-anak, ayah, saudara anak sendiri nak ajar anak sendiri untuk kembali kepada ajaran nenek moyang. Jadi dihukum dan diugut dan sebagainya. Akhirnya datang perintah hijrah bila selepas peristiwa Isra' Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj itulah cara kita semayang hari ini. Di situlah kita dapat pada asalnya kita diperintahkan 50 waktu. Subhanallah. 50 waktu kita disuruh semayang. Tapi Nabi naik lagi berjumpa dengan Allah, minta diskaun, dapatlah 5 waktu tadi. Dapatlah 5 waktu kita solat tadi. Tapi 5 waktu ni seumpama kalau kita lakukan 5 waktu ni masih sama nilainya macam kita semayang 50 waktu. Subhanallah. Jadi ini semua peristiwa ni kalau kita belajar tentang peristiwa Isra' Mi'raj, dia menambahkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, bahawa Allah tu Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Allah dah tahu dah sebenarnya. Allah tahu, Allah takdirkan sebenarnya 5 waktu. Dan kejadian 50, bayangkan kalau 50 waktu, 50 waktu setiap setengah jam lah kita semayang. Setiap setengah jam memang kita semayang. Jadi 24 jam, 50 waktu, maksudnya setiap setengah jam lah paling kurang. Setengah jam memang kita akan solat. Jadi subhanallah, ini dah tak ada tidur jadi ya. Jadi tak tidur kalau 50 waktu. Jadi Allah diskaun jadi 5 waktu sahaja. 5 waktu sahaja. Jadi istilah tawaf tadi, balik kepada cerita tawaf. Tawaf ni tadi ciptaan Allah. Allah cipta kita tawaf sebanyak 7 kali ikut daripada rukun Hajar Aswad. Kita buat Hajar Aswad ni daripada batu tu, batu syurga yang Allah telah turunkan ke bumi, yang asalnya putih tapi atas sebab dosa manusia maka hitam jadi batu tu. Jadi alhamdulillah, bukan nak ni tadi Brosyah sendiri pun pernah berpeluang, walaupun pada asalnya mencuba saja, kita berusaha saja waktu kita buat umrah tadi, berusaha dapatlah cium Hajar Aswad, dapat cium Hajar Aswad tadi dekat kat sana. Jadi cium tu tadi bukan maksud Brosyah sembah batu tu, tak ada. Kita hanya nak ambil berkat. Sebagaimana orang Cina, dia simpan batu-batu dalam rumah dan sebagainya. Jadi nampak similarity dalam agama-agama besar sebenarnya ada asal usul tadi, dia akan balik kepada Islam. Sebab semua nabi-nabi dan rasul yang dihantar, kita tahu ada 124,000 nabi dalam hadis yang disebutkan, yang dihantar kepada setiap kaum. Setiap kaum, ada Nabi Melayu, ada Nabi setiap kaum dihantar seorang Nabi, tapi Nabi ni tak diwajibkan ke atasnya untuk menyampaikan kepada kaumnya. Dia wahyu tu datang, malaikat Jibril datang kepada Nabi-Nabi, tapi untuk dirinya sendiri, untuk dia. Sedangkan Rasul ni tadi diberikan kitab, macam kita, Nabi Muhammad Rasul kita, Nabi kita, Nabi dan Rasul, kita Nabi Muhammad diberikan Al-Quran jadi panduan kita. Kalau Ibrahim, suhuf Ibrahim. Kalau Musa dengan Tauratnya. Kalau Isa dengan Injilnya. Jadi setiap Rasul tadi yang datang dengan kitabnya. Jadi kat sini kita kena belajar bahawa walaupun semua agama tadi, ni baru cerita dengan saudara Lavender semalam yang kita jumpa. Jadi kan Allah, moga kita doakan kita doakan datang hidayah kepadanya. Dia belum lagi melafazkan syahadah, tapi telah menyatakan hasrat untuk minat untuk memeluk Islam. Jadi masih lagi berfikir sebab memang satu Brosyah pun faham, walaupun hanya dapat membayangkan, tapi hanya mu'alaf saja, hanya tuan-tuan sekalian saudara-saudara baru sekalian dapat merasai bagaimana keluarga mula-mula tak dapat nak setuju dan sebagainya, di sisi kawan-kawan dan sebagainya, masalah kadang-kadang dibuang kerja dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kita fahami, bukan satu keputusan yang besar, tapi kalau kita bagi tahu, kalau inilah kebenaran, sebab kalau orang selalu cakap kubur lain-lain, kubur kita lain-lain. Nanti kita berjawab dengan Allah,
Saya tak dapat masuk Islam kerana mak bapak saya. Saya tak dapat masuk Islam kerana suami saya yang belum nak masuk Islam, anak-anak saya dan sebagainya. Kita bagi alasan macam-macam alasan. Tapi kalau inilah kebenaran, kalau inilah kita lewatkan syahadah kita. Kita lewatkan syahadah kita dan tiba-tiba Allah panggil nyawa kita, maka kita akan menyesal selamanya. Tak ada peluang kedua bila Allah dah tarik nafas kita, nafas terakhir kita ini. Jadi subhanallah, sebab itulah dalam sembahyang kita selalu minta kematian yang baik. Allahumma hdim lana bi husnul khatimah. Husnul khatimah, kita minta kematian yang baik, mati dalam Islam. Jadi kena ada persediaan, insyaAllah. Jadi alhamdulillah untuk saudara baru semua yang bersama kita hari ini, Kak Sylvia pun bersama, Kak Siti Hajar, sis, siapa lagi baru masuk tadi ya? Ada yang baru masuk tadi kan? Kaisara baru masuk. Jadi kita tengok inilah amalan kita. Sebab bila mana kita dalam satu majlis, percayalah para malaikat tengah bersama kita dekat tempat-tempat kita sekarang ni, tengah tengok kita, tengah mencatat amalan kita, tengah mendoakan kita, agar kita dapat hidayah dalam apa sahaja yang kita belajar, dalam apa kita. Jadi hari ini kita belajar tentang haji. Jadi dengan apa sahaja kita belajar, datang keimanan, datang ketakwaan ke atas diri kita. Jadi balik kepada cerita tawaf tadi tawaf bahawa semua dalam circular motion, dalam orbitnya. Betapa indahnya ciptaan Allah. Allah ciptakan semua dalam ni tadi ada kitaran yang dalam arah lawan jam. Dan kita tadi dalam ibadah haji kita cuba untuk menjadi ni tadi nilai positif yang mengikut aturan alam. Aturan alam yang Allah telah tentukan lawan jam sebanyak 7 kali. Mula daripada Hajar Al-Aswad dan kita akhir kepada ada empat rukun, ada tempat 4 section kan, 4 sudut empat sudut Kaabah. Dalam 4 sudut Kaabah tadi kita mula dekat batu Hajar Al-Aswad, sudut yang ada ada Hajar Aswad. Kita mula kat situ. Ada dia green light. Bukannya Squid Game aja ada green light, red light dalam itu ada green light, ada traffic light juga. Jalan untuk ni tadi, untuk tawaf tadi. Bila sampai waktu untuk solat, dia merah merah, kita akan tak boleh lagi tawaf, kita akan sedia untuk sembahyang. Jadi orang akan keliling Kaabah, pas sejadah dan sebagainya, atau kadang-kadang just sembahyang je lah, tak perlu saja, sebab insya-Allah bersih. Insya-Allah bersih Dia mama putih tadi kita nampak lah, kalau ada kotoran kita akan nampak. Jadi tawaf tadi kita akan lakukan. Jadi kalau dalam haji, bila dah masuk habis wukuf ke Arafah tadi, kita akan bergerak ke Kaabah, kita akan tunaikan tawaf ifadah sebanyak 7 kali. 7 kali kita akan pusing 7 kali. Maksudnya 7 kali tadi sampai tempat sekali pusing, sampai kali kedua, sampai kali ketiga kat Hajar Aswad tadi, sampai kali ke-4, 5, ke-6, ke-7, baru ni tadi. Sebab itulah kena pergi waktu muda ni sebab kalau kita jalan yang lane paling dalam, lane macam lane lita kan, macam lita. Kalau kita jalan yang paling dalam, mungkin rasa dekat. Tapi kalau kita jalan yang paling jauh, kita jalannya dekat yang luar, dia akan mengambil masa yang sangat lama. Siapa yang guna kerusi roda, dia bukan jalan kat dalam, dia jalan yang kat luar tu, yang paling luar sekali. Dita yang paling luas sekali. Jadi sangat jauh Sebab itulah kita kena pergi waktu kita masih sihat. Okey, insyaAllah. Jadi ni tawaf. Kemudian kita ada sa'i. Inilah peristiwa ibu kepada Nabi Ismail, Siti Hajar. Siti Hajar. Ada Siti Hajar dalam ni Kita ada Siti Hajar. Peristiwa sa'i. Sa'i tadi bila Kaabah belum ada apa-apa. Ni belum ada cerita pasal Kaabah, belum ada cerita pasal ni tadi. Mekah pada waktu itu memang padang pasir. Padang pasir saja yang sejauh mata memandang, tak ada tumbuhan, tak ada apa-apa, tak ada binatang, tak ada tumbuhan. Tiba-tiba Allah perintahkan Nabi Ibrahim bawa anaknya, anak yang anak pertamanya, anak Ismail, Ishak anak kedua, isteri daripada isteri pertama, yang Ismail ni daripada isteri kedua, anak pertama Nabi Ibrahim, anak pertama. Tiba-tiba Allah perintahkan sebelum cerita sembelih
masih lagi bayi masih lagi bayi lagi, masih baby lagi Nabi Ismail masa tu. Allah perintahkan, Allah kabulkan doa isteri pertama. Oleh kerana jealous tadi kan. Oleh kerana jealous, kita tengok dalam kalangan Nabi pun isteri-isteri boleh jealous juga. Isteri boleh jealous juga. Jadi perkara biasa bagi yang laki-laki kat sini. Tuan Hizan Tuan Hizan. Tuan Hizan jangan niat pasang nombor 2 dulu okay, jangan niat dulu Jadi kita isteri-isteri pun boleh jealous bila ada isteri-isteri pun boleh jealous. Jadi Allah kabulkan doa isteri pertama, maka dihantar ni tadi Nabi Ibrahim tadi hantar keluar tanpa tujuan, tak tahu nak pergi mana kan, just bergerak saja. Dan last Allah perintahkan berhenti tadi dekat Mekah yang sekarang ni. Dan bila berlaku Mekah sekarang ni, dia just nak kongsikan Bro Syah minta maaf banyak-banyak, bukannya pandai bercerita. Kalau Ustaz Syahrul mungkin dia lagi dari segi penceritaan. Jadi kalau siapa sini hafal cerita, tahu pasal cerita Nabi Ibrahim, Bro Syah sangat mengalu-alukan. Jadi just nak share bersama supaya kita dapat menghayati apa yang dimaksudkan dengan sa'i tadi sa'i tadi, peristiwa sa'i. Jadi bila kembali kepadanya ni, dihantar tadi kat padang pasir tadi, maka Allah suruh perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar, isteri kedua Nabi Ibrahim tadi, dengan Ismail anak pertama Nabi Ibrahim tadi, ditinggalkan kat tengah padang pasir, tinggal macam tu saja. Kemudian disuruh balik. Jadi apa yang berlaku? Dah tak ada makanan, tak ada minuman. Maka bila Siti Hajar tadi dengan iman, sebab iman Allah, dia tahu setiap apa yang Allah perintahkan pasti kita mesti kena turuti macam Nabi Adam Allah perintahkan. Jadi kita kena belajar untuk turuti segala perintah Allah. Allah suruh sembahyang, Allah suruh. Nah, jadi sama juga ni tadi bila Allah perintahkan tinggallah, maka tinggal. Jadi apa yang berlaku sekejap Okey, subhanallah, minta maaf gangguan anak. Okey. Jadi bila mana ditinggalkan, maka pasti kehausan, kelaparan kehausan dan kelaparan. Dah padang pasir, tak ada makanan apa semua kan. Jadi bila mana dah kehabisan makanan dia, maka tercari-carilah yang paling utama sebelum lapar, kita kena cari air lah kan. Jadi tercari-carilah Siti Hajar tadi lari Dia lari daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa sebanyak 7 kali ulang-alik sebanyak 7 kali. Pergi sekali ke Marwah, cari air tak jumpa, balik lagi ke Safa, satu bukit lagi tak jumpa, balik cari sampai 7 kali cari tadi. Last Allah takdirkan. Inilah antara mukjizat Nabi Ismail, keluar air daripada celah-celah kaki nangis-nangis tadi, tendang pasir, maka terkeluar. Itulah jadi telaga Zamzam yang airnya tak putus sampai hari ni. Tengah padang pasir boleh ada air yang tak dapat dijelaskan sampai hari ni, tak putus-putus air telaga Zamzam tadi. Jadi memang khasiat air yang paling sehat, air yang paling sehat untuk diminum oleh kita adalah air Zamzam ni tadi. Jadi air Zamzam. Jadi ada saintis Jepun, boleh cari boleh Google. Saintis Jepun dia kaji tentang molekul air Zamzam ni, memang tak adalah, memang sangat cantik. Molekul tu sangat cantik, sangat ni, memang sangat sehat untuk diminum. Sangat sehat. Kalau kita selalu cerita pasal RO water, alkaline water dan sebagainya, tak ada air yang dapat lawan air Zamzam yang Allah sendiri ciptakan. Subhanallah. Jadi inilah hikmah. Jadi kalau pergi umrah, pergi haji, jangan tak minum banyak-banyak air Zamzam. Minum banyak-banyak air Zamzam, insya-Allah sehat. Sehat wal afiat. Kalau siapa yang kurang sehat sekarang ni, mungkin dengan azam pergi umrah dan haji, bawa umrah haji, dapat jadi sehat balik dengan sebab air Zamzam tadi, air Zamzam. Jadi boleh usaha untuk cari. Tapi hati-hatilah, kita sekarang ni kadang-kadang nama manusia dikomersialkan kat sini sampai kadang-kadang 325 kecil je, sampai RM20 juga
Ada yang jual sampai RM20. Sebab kos pengangkutan lah, kadang-kadang kos pengangkutan tu yang jadi besar bila nak angkut sampai daripada sana sampai ke Malaysia ni tadi. Jadi balik kepada cerita sa'i tadi ya. Jadi berlari-lari anak. Jadi peristiwa ni lah, selepas mana kita tawaf, kita akan bergerak ke Bukit Marwah dan Safa. Ada tempat tu sekarang ni dah berbumbung, dah berdinding, dah berbumbung. Kalau zaman Siti Hajar padang pasir kan, sekarang ni dah berbumbung dinding, tapi bukitnya dia punya slope masih ada lah. Dia ada slope. Dia ada macam bukit kan, dibuat macam untuk slope. Jadi memang kena berlari-lari anak. Siapa yang mampu berlari-lari anak sebagaimana ni tadi. Jadi macam jogging lah, macam jogging juga. Macam jogging juga. Jadi kita sa'i dalam menggunakan ihram. Gunakan ihram. Nanti dah habis je sa'i, nanti ada kat hujung dekat Bukit Marwah kat Bukit Marwah, Bukit Safa. Bukit Safa. Ke hujung kat Bukit Safa kalau tak silap, kat hujung sa'i ni tadi ada orang offer nak gunting. Nak gunting rambut atau nak cukur tadi. Gunting rambut cukur. Tapi dia cukur lah, dia tahallul saja. Dia cukur syarat, dia gunting saja. Dan setiap gunting tu dia charge dia charge. Jadi sebenarnya kalau ikutkan tak payah gunting dekat ni, dah balik ke hotel dan sebagainya, nanti kemudian pun boleh. Kemudian atau bawa gunting sendiri gunting sendiri saja. Gunting sendiri lepas sa'i saja, kita tak nak ada gap, kita gunting sendiri, balik nanti kita cukur lah. Bagi yang laki-laki kita tahlul, nanti konsep tahlul kita cukur, sama ada cukur memang licin terpulang lah, atau nak cukur pendek saja terpulang. Ni sebab nak ajar kita bahawa kita ni sama saja, nak merendahkan diri kita, dan yang terakhir kena ada tertib. Tak boleh istilahnya kita tawaf dulu baru pergi wukuf, lepas tu baru buat sa'i, atau kita buat sa'i dulu baru buat wukuf baru jadi kena ikut turutan. Macam sembahyang kita kena ada turutan. Jadi tertib satu kewajipan. Jadi kalau kita tak ikut tertib, maka tak sah juga kita punya haji tadi. Jadi apa yang kita bezakan umrah dengan haji, umrah tak ada wukuf. Umrah tak ada wukuf. Yang dekat 9 Zulhijjah ni tak ada wukuf. Jadi insya-Allah sama-sama kita tengok semula video. Okay, dengan baki 15 minit. InsyaAllah video ni pendek. Sumber YouTube. Okay. Subhanallah. Ramai juga kita hari ni. Subhanallah. 1, 2, 3. Awal screenshot. Okay. Kita Brosya akan skip ke 45 saat Okey ni kita nak ambil gambaran. Okey. Dia ada okey. Tadi sebab kita cerita tadi, rukun haji ada 6 kan? Rukun pertama pakai ihram. Okey. Jadi bila kita terbang kadang-kadang ihram tu dah dipakai awal lah. ada ni dia, ihram tu dah dipakai awal daripada ni tadi. Tapi kalau umrah tak out. Umrah kita tak pakai awal ihram. Kalau haji wallahu alam, tak pernah lagi pergi haji. Sama ada kita pakai awal ke tak. Tapi nanti sampai dekat mikat kita, kalau kita Malaysia kat Jeddah atau kat Yalam, kita daripada timur ni, kita kena tahu kat mana mikat kita. Kita datang dari luar kan? Jadi kita tahu kat mana kita nak pasang niat haji. Jadi kita akan pakai ihram. Okey. Jadi talbiyah tadi yang Brosya ada kongsikan tadi kan, ni lafaz dia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Jadi ni lafaz yang kita banyak bacakan daripada awal kita haji sampai kita tawaf. Kita banyak baca lafaz ni tadi lafaz talbiyah ni tadi kita menunaikan panggilan Allah. Jadi macam diceritakan tadi, lepas kita dah tawaf, kita akan selepas kita dah niat ihram tadi,
Jadi kita pergi Padang Arafah dulu. Kita pergi Padang Arafah dulu, wukuf tadi, duduk daripada Zuhur sampai ke esokan harinya, baru kita pergi Kaabah untuk tawaf, pusing 7 kali pusing 7 kali. Jadi hukum keempat, ni tadi, kita ulang alik jadi dari buku Safa, Marwah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya habis kat Bukit Marwah, kita habis kat Bukit Marwah, bila habis kat Bukit Marwah, barulah kita tahallul. Okey, tahallul tadi Jadi bila kita dah tahlul, maka selesai set kita untuk haji. Simple macam tu saja. Jadi kerana Allah, setakat tu perkongsian kita tentang haji dan umrah. Ada persoalan kan? Sebab kalau macam Bro Syah katakan tadi, kita nak mendalami, memang ada kursus ada kursus sampai 12 minggu 12 minggu. Kalau nak haji tu sampai 12 minggu. Modul ini mungkin nak memahami bukan saja belajar tentang haji itu sendiri, tapi nak memahami semua yang kita lakukan, apa yang wukuf tadi, yang sa'i tadi, diceritakan baliklah yang apa yang Bro Syah ceritakan tadi kita pasal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan, dengan maknya Siti Hajar tadi. Jadi kisah-kisah sini semua mungkin diceritakanlah dalam, rasanya memang diceritakan dalam khusus haji ni tadi. Jadi Bro Syah pun pernah selit-selit lah kat masjid. Bila mana kita selalu ke masjid, kadang-kadang kebetulan ada perkongsian tentang haji dan umrah. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita kena ringankan kaki, ringankan kereta untuk atau kenderaan kita untuk memandu pergi masjid, dapat ilmu-ilmu tambahan yang kadang-kadang kita tak dapat nak cari dalam online ni tadi. Sebaik-baiknya jadi kita kena berguru, kenal dengan cikgu kita untuk belajar tentang haji. Jadi untuk haji kat Malaysia, kita selalunya melalui tabung haji. Kita nak menyimpan tu, sebaiknya menyimpanlah dengan tabung haji. Tapi kalau nanti nak guna personal ke, nak keluarkan daripada tabung, terpulang untuk kita. Sebab sekarang ni, subhanallah, tabung haji pun dividennya boleh tahan juga. Dividen pelaburan, dia orang banyak invest dalam bidang-bidang banyak bidang lah, dalam oil and gas dan sebagainya, perhotelan lagi, dan banyak lagi lah. Dia orang package haji itu sendiri pun satu perniagaan kan. Jadi boleh juga daftar dalam tabung haji. Jadi bolehlah pergi ke ni website dia, tijari.com.my. Boleh dia buka akaun secara online, boleh terus start booking, transfer online untuk booking secara online. Kalau tak ada duit simpanan, boleh guna EPF, boleh juga guna EPF 1,300 untuk buat booking haji tadi. Dapat tak dapat pergi tu kemudian tu Allah aturkan. Yang sekarang ni sekurang-kurangnya kita menabung, kita belajar dulu apa yang keperluan untuk pergi haji. Jadi kerana Allah, rasanya itu saja. Rasanya itu saja yang kita dapat kongsikan minggu ni. Jadi sebelum kita bersurai 11.30, Bro Syah nak buka lah ruang untuk kita bersoal jawab, untuk berkongsi-kongsi. Mungkin ada yang pernah belajar yang lebih mengetahui atau apa yang Bro Syah pernah cerita pagi ni, mungkin ada berbeza sedikit daripada yang dicerita. Boleh kongsi supaya Bro Syah pun dapat belajar juga, sama-sama belajar. InsyaAllah. Ada soalan ke? Ustaz, kalau mau khusus Okey, silakan. umrah tu dekat mana Ustaz? Selalunya yang mengadakan khusus, selalu yang mengadakan khusus ni travel agency tu sendiri. Bila travel agency tu sendiri, kena tanya kat masjid mana dia orang buat. Jadi macam kalau kat Semariang tu ada Miri ni, minta maaf, nanti Bro Syah tanya. Tak pasti kat masjid mana yang ada macam travel tabung haji yang ada. Kalau tabung haji travel agent TH Travel lah. Kalau tabung haji travel, dia selalunya dia akan adopt satu masjid tu untuk buat khusus haji. Tapi sekarang ni tengah COVID, tak pasti ada dijalankan ke tak ada dijalankan. Sebab semua khusus sekarang ni kan PDPR online kan. Jadi kalau mungkin dekat masjid sama ada masih diteruskan ke tak, wallahu alam, tak pasti. Sebab Bro Syah pun tak follow. Sekarang ni setakat ni macam pergi ke Masjid Ar-Rayyan, Masjid At-Taqwa, tak nampak pula ada
buka untuk khusus haji, sebab haji tak lama lagi kan, lepas hari raya kita akan masuk bulan Zulhijjah juga kan, lepas Syawal akan masuk bulan Zulhijjah. Jadi memang sepatutnya sekarang tok lah punya 12 minggu kan, 12 minggu maksudnya sekurang 4 bulan lah kalau setiap minggu seminggu sekali lah nak. Seminggu sekali ke seminggu 2 kali? Kalau seminggu 2 kali ya. Dulu di Semariang kami ingat seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali kelas. Jadi 12 perjumpaan 6 minggu. 6 minggu, okey, dapat habis dalam sebulan setengah lah ya. Sebulan setengah dapat habis semua perjumpaan setidaknya. Jadi kami sih pasti, tapi kami akan cuba cek, mungkin tak berminat untuk bagus juga pengetahuan untuk kami pun juga. Kelak kami akan cari, kami jumpa, kami madah lah. Jadi selalunya dianjurkan oleh travel agency sendiri. Sama lah Muntihaj Travel yang pun travel agency tu ada lebih 30. Macam kami madah tadi lah. Sidak tentera ada travel agency Kediri. Sidak YB, sidak yang untuk tadi ada travel agency sidak Kediri. Jadi kadang-kadang untuk perkongsian lah daripada Pak Cik Mang lah. Kalau orang Jawa kita sebut Pak Cik tu uncle Mang, first cousin bapa kami lah, orang Jawa kan. Jadi yang menceritakan bagaimana asalnya tadi maknya dapat pergi haji, tapi saya ada orang peneman. Kini tu sida tabung haji, si perlu lagi mahram untuk mengiringi. Tidak ada petugas haji tadi yang boleh membantulah, tapi oleh kerana si samalah orang lain jaga dengan kita pun jaga. Jadi last tadi uncle kami ya, Mang Arifin kami ya, hanya berusaha cari semua sampai terbang ke KL lawat cari, ada kekosongan sih, ada mana-mana travel agency tu ada kekosongan untuk nyam pun sama-sama dengan maknya tadi. Jadi alhamdulillah dengan berkat usahanya tadi kuang kuit bercari last minute je lah, dalam 2 minggu je bercari tadi, last minute usaha, last minute beli tiket apa semua, dapat pergi haji dalam tahun sama dengan maknya tadi. Subhanallah. Jadi kerana Allah travel agency kira yang apa ni, yang menganjurkanlah khusus tadi. Jadi bila mana kita mungkin dah opt untuk ikut travel agency ya, kita boleh tadilah ikut khususnya, memang berbayar, memang untuk khusus tadi berbayar secara berasingan. Khusus tak. Okay, ada makan minum. Tapi wallahu alam kini tu mungkin ada secara online. Kelak kita akan cari lagi lah. Kami pun pernah Google, mungkin ada dilakukan secara berpusat semua satu Malaysia ikut khusus saya tadi. Jadi kita boleh belajar secara dalam talian juga. Jadi kadang-kadang mungkin ada amali juga, untuk pakai ihram macam ni kan, dan sebagainya. Jadi kalau macam di tadika pun ini tu wallahu alam, kami pasti kafa di sekolah ada pola amali haji. Tapi kita tahu khusus asal fardu ain, salah satu fardu ain yang diwajibkan di sini adalah haji. Jadi macam tadika, macam Little Khalif di Miri tu, di Pujuk 7 di Pujuk 7 Little Khalif di situ yang kami tahu pernah bekerjasama dengan Masjid Al-Taqwa. Tidak pula sebab anak kami pun kat siapa saya, anak yang sulung kini tu darjah 3. Yang mula amali tadi dengan Kaabah tadi, dengan berhenti sekejap kat wukuf tadi di bola tanda macam ni, perasaan bergerak daripada satu tempat pola wukuf, pola Arafah tadi, checkpoint masing-masing ada checkpoint. Jadi pola checkpoint, jadi menuntut satu pengalaman supaya bila mana kita pergi ke Mekah kelak, kita dah tahu apa nak dibuat, bukan first time kita buat, kita dah berlatih. Jadi dalam sekali semua hidup kita lakukan dengan sempurna. Sebab kenapa kita nak dapat haji, kena belajar tu tadi, sebab kita nak dapat haji yang mabrur. Haji yang mabrur tu haji yang sempurna, yang pahala dia Allah terima. Sebab haji dengan haji mabrur tu tidak, Allah sediakan syurga untuk sidaknya. Jadi itulah kadang-kadang benda yang kita kena fahami, Allah banyak bagi jalan untuk masuk syurga tu banyak. Jadi kita kena usahakan semua apa yang diwajibkan ke atas kita, dalam menjadikan diri kita bukan saja hamba yang baik, tapi manusia yang baik. Jadi
InsyaAllah. Kalau ada soalan lagi, InsyaAllah. Semua, siapa yang dah buka tabung haji, Alhamdulillah. Siapa yang belum buka, silakan buka. Silakan buka. Kita sebagai orang Islam kena ada azam. Oh, Assalamualaikum. Kalau macam ni? ada Silakan. apa? Kak Syabina. Kalau ada apa namanya? Ada apa Kelas. namanya? Kelas untuk umrah haji tak? Umrah haji ataupun umrah madah, Ustaz? Haji. Oh, haji ataupun umrah. InsyaAllah. Okey, boleh. InsyaAllah, boleh. Yalah, sekali dalam semua hidup kita kan kena usahakan. InsyaAllah, satu pengalaman yang sangat berharga, sangat bermakna. Kita selalu dengar cerita orang haji, pulang haji, pengalamannya hebat lah, macam-macam lah. Macam Brosyah Kediri pun. Bukan, sebenarnya macam ni nak mana. Tok bahaya bila kita, hati kita tadi, dia tadi nak, orang lain sentiasa hilang selipar. Ini rombongan kami lah. Rombongan dalam 20 lebih orang masa saya. Sentiasa hilang selipar. Oleh kerana kami tadi, subhanallah, si hilang selipar. Kami tadi belum lagi hilang selipar. Setakat yang tadi lah. Selipar tu selalunya perlu dijagalah. Tapi si boleh diimbak ke dalam Kaabah tadi. Kita si boleh pakai selipar juga kat dalam kan. Jadi selipar tadi, pandai-pandailah susun. Jadi, oleh kerana kita tadi, dalam hati kita, subhanallah, Allah jaga kan, jaga selipar kita. Selipar kita tadi si hilang seminggu tu tadi seminggu lebih tadi dekat Sinun, si hilang selipar kita. Tapi oleh kerana Allah nak uji kan, Allah nak uji waktu Zuhur waktu Zuhur tiba-tiba selipar hilang. Aku selipar macam orang lain tadi, hilang selipar. Allahu Akbar. Terus insaf. Dalam hati kita tadi macam satu kebanggaan orang lain semua hilang selipar, kita tidak dapat jaga selipar. Contohnya tadi lah, kisahnya macamnya tadi. Oleh kerana kita jaga hati tadi, hilang selipar tadi. Tapi oleh kerana kita tadi terus lepas kita tadi terus mana cerita pasal taubat, subhanallah, cerita pasal taubat semalam. Tapi masa saya Brosyah tu serang pada semua orang. Kami belum lagi kerja dengan majlis Islam, belum lagi apa, kita tahu biasa-biasa saja, orang Islam yang biasa-biasa saja, orang macam biasa saja. Okey, jadi bila tadi kita terus insaf, rasa bersalah kerana berfikiran macam si baguslah, rasa berbangga. Jadi Allah uji kan. Lepas Zuhur tadi, pulang solat Zuhur, kaki ayam lah, panas-panas macam ni kan, balik nasib hotel si jauh masa saya, jalan kaki ayam balik pulang. Turun asar, kaki ayam juga. Kira tak nak beli selipar on the way ke masjid tadi, on the way ke masjid. Tapi bila on the way ke masjid, ngam-ngam dekat pintu masjid tersusun selipar banyak-banyak tadi. Dua hal tadi, selipar tadi di clear, macam kita susun selipar kat tepi pintu masuk Kaabah tadi kan. Kaabah, betul lah, Masjidil Haram, pintu masuk Masjidil Haram. Masjidil Haram tersusun, ada orang bersihkan. Bersihkan, kami ingat ingat nama astagfirullah. Apa nama yang teroris yang 9/11 tak? Siapa dapat ingat? Teroris 9/11. Nama company yang bersih tadi, nama keluarga family lah. Apa nama dia? Sorry kami cek sebelum. Lama dah si cerita benda tu, tiba-tiba baru nak cerita. Al-Qaeda dek. Siapa yang ketua Al-Qaeda yang kena bunuh? Osama bin Laden. Osama bin Laden. Osama bin Laden. Okey, Osama bin Laden. Baru dapat. Bin Laden nama company ya. Kami lagi ingat sampai kena tahu sebab sidaknya yang alis lepas dia tak. Sidaknya yang alis lepas ya tadi. Alis lepas Bin Laden. Yang nama bekat baju tulis Bin Laden. Osama bin Laden tu keluarga Bin Laden lah. Keluarga Bin Laden lah. Wallahualam ada kaitan dengan yang dekat Iraq Dekat Iraq wallahualam si tahu.
Tok bukan nak mula fitnah, bukan nak mula fitnah. Nak mula fitnah pada company tadi keluarga mungkin kebetulan nama yang sama. Tapi nama company yang pembersihan tadi Bin Laden. Bin Laden. Sidak ngalih semua selipar-selipar yang dekat pintu tadi sebab sidaknya nak bersihkan depan pintu masuk kan. Jadi bila masuk asar tadi tersusun balik dah semua selipar. Jadi dalam banyak-banyak selipar ni mata kami terus nampak selipar hitam pun lah. Selipar hitam pun. Jadi si jadilah beli. Allah kembalikan juga. Jadi si hilang lah kami dalam umrah ni langsung si hilang. Jadi nak subhanallah kita dengar banyak cerita orang yang pergi umrah atau pergi haji tu tadi. Pastikanlah hati kita tadi betul-betul ikhlas, nak minta taubat dan kita terima apa-apa yang berlaku waktu kita umrah atau haji tadi, kita terima mungkin sebagai balasan dosa kita yang tak bagus Allah balas dekat dunia daripada Allah balas dekat akhirat kelak. Jadi kadang-kadang kita dengar peristiwa macam kami dengan seorang makcik tu tadi bukan makcik, anaknya yang cerita dengan kami. Bukan makcik yang cerita, anaknya cerita dengan kami. Makciknya tadi sesat. Makciknya sesat, tapi tiba-tiba yang ikut ada sebuah seekor kucing tadi, ada pusat dekat yang berkeliaran kat sini. Sesat tadi si dapat jumpa balik hotel. Berkeliaran, ekor pusat telah terjumpa balik hotelnya balik. Jadi bila cerita-cerita oleh kerana makcik tu tadi sebenarnya baik dengan pusat, suka pusat, baik dengan pusat, semua pusat waktu dia amalannya tadi lah. Jadi pusat juga lah yang membimbingnya daripada terus sesat lah. Dah hilang berapa lama kan? Dah sesat macam sehari, sepatutnya malam dah pulang nak, pisik pulang ni, tapi lalas jumpa balik hotel kediri dengan ikut pusat tadi. Subhanallah. Jadi tak kisah-kisah lah. Kisah-kisah. Dan ada juga diceritakan kalau kita dalam hati kita munafik. Kita munafik atau orang kita belum lagi Islam. Ada orang yang just coba aja, orang bukan Islam. Coba untuk, sebab tu tanah haram. Tanah untuk orang Islam saja. Coba untuk masuk. Bila masa untuk masuk, pengsan terus pengsan. Masuk dalam area Mekah aja, Kaabah aja, terus pengsan. Si dapat sedar dia. Bak keluar, terus sedar balik. Bak keluar baru turun bas si salah ambil. Baru turun bas, terus pengsan. Subhanallah. Tak, kisah-kisah yang kita dengar lah, cerita-cerita yang kita dengar dari Sinun, yang mana kadang-kadang susah nak masuk logik akal lah. Logik akal yang susah nak masuk. Tapi benar yang berlaku. Jadi kisah kepada kita. Jadi insya-Allah sama-sama kita pasang azam untuk menunaikan sekurang-kurangnya kalau si dapat haji, sekurang-kurangnya umrah lah pergi ngabas Jadi kalau umrah lagi baru 5,000 kah? 7,000. 5,000 ke 7,000 lah. Mun murah pun 5,000. Tapi hati-hati banyak scammer sikit tu. Banyak scammer. Mun TH Travel, insyaAllah boleh dipercayai. Tapi mahal sikit lah. Ada yang sampai 9,000. Jadi kalau dah 9,000, duit dah 9,000, bagus ambil tabung haji tadi terus tunaikan haji. Terus merayu tiap tahun untuk tunaikan haji Jadi apapun terpulang pada masing-masing. Tapi haji tu belum tentu belum tentu dapat kalau Allah belum pilih kita. Allah belum pilih kita usaha merayu sekali macam ni pun belum sampai tidak dapat juga nak masuk. Jadi macam pakcik kami tadi, Allah permudahkan yang orang ahli masjid juga, yang biasa ke masjid juga di Seri Ajurna, kampung orang Jawa juga di Padawanun, Batu 10.5 macam ni lah. Kampung Seri Ajurna. Jadi alhamdulillah rezeki beliau haji muda kerja di JKA, seorang arkitek haji muda. Jadi semoga dapatlah kita macam ni aja. Jadi sepatut tu kita usahakan. Jadi kalau ada soalan lagi, kami asal kita dah terlebih masa semacam semalam subhanallah cerita pasal taubat dindong-dindong sampai pukul 12 juga, dekat pukul 12 juga. Jadi hari tu insyaAllah kita cuba akhiri awal. Kami pun ada urusan sedikit tengah hari tu. Subhanallah. Doakan anak kami yang ketiga. Okay. Hari tu ulang tahun ketiganya, hari kelahirannya. Jadi kita nak makan-makan sikit lah, makan selamat sikit. Sama-sama keluarga aja. Bukan orang lain sama-sama keluarga aja. Untuk atas agar jadilah anak yang soleh. Jadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat kepada manusia dan Islam khususnya. Jadi kerana Allah sebagaimana semua majlis ilmu, Bosyah nak membiasakan kita semua lah, kalau kita buka dengan suratul Fatihah
Al-Fatihah dengan doa penerang hati. Kita akhirkan semua majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah. Bukan kifarah. Kalau ke situ tulis kifarah kan. Kifarah tu denda. Atau habis kafarah. Kita lafaz kafarah tu, kita bertasbih, kita mensucikan Allah SWT atas ilmu tu sebenarnya semua benar, tapi kita yang menyampaikan atau kita yang mendengar salah faham dan sebagainya, kita yang ada silap. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dimaafkan atas salah silap, dan masih kita akan dengan kita mengulang-ulang belajar tu tadi, kita akan dapat memperbetulkan semua yang kita silap tadi, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga suratul As yang dalam Al-Quran, surah yang ke-103 dalam juzuk, kami si salah 103, surah 103 3 ayat saja. Itu surah yang bagus untuk dihafal ya, boleh dibaca dalam sembahyang, surah 3 ayat ya. Wal As, insya-Allah sama ada ruminya. Kalau ada situ yang nak bimbing awal sepulang siapa untuk kali tak sipululah Al-Fatihah aja. Jadi insya-Allah kita akhiri majlis ilmu kita dengan okey, sebelum kita bersurai juga, kami dah nak madah. Terima kasih kepada saudari Michelle. Subhanallah, bersama dengan kita belajar. Mungkin sebelum tu ada belajar, harap adalah tu dah berapa tahun dah masuk Islam. Kami dah di Miri je dah 2 tahun. Jadi sebelum kami ke Miri, kami dah jadi dah bertahun-tahun juga lah dari Islam. Jadi semoga ada pelajaran. Kita ada banyak rakaman daripada kelas-kelas terdahulu. Jangan buka lah. Jadi kalau buka, insyaAllah kita YouTube channel yang sama, Miri Muslim Community, kita uploadkan. Ni Tok dah kelas ke-33. Tajuknya ada di dalam tajuk video lah untuk diikuti dan insyaAllah. Jadi kelak kita akan berjumpa lagi insya-Allah minggu hadapan waktu yang sama, Sabtu dan Ahad. Tapi kalau ada perubahan dalam tarikh pelaksanaan, kami akan maklum dalam grup, sama ada Telegram atau WhatsApp grup tadilah, insya-Allah. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita sampaikan apa ilmu yang kita dapat hari ini kepada semua keluarga kita atau semua sahabat anda kita, moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih pencerahannya. Okey, ada soalan lagi boleh tanya dalam grup Okey. Alright. Assalamualaikum. Salam Ustaz.